Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat sidang pendengar rumah ngaji Sirampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada tengah hari ini pada permulaan tadabbur surah Al-Mulk, dan kita cuba tengok pada hari ini kelebihan surah Al-Mulk ini, fadlu surah, kelebihan surah Al-Mulk ini dari segi amalannya, penghayatannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Saya menggunakan kitab Dr. Wahbah Zuhaili, iaitu kitab Tafsir Al-Munir. Mudah-mudahan kita boleh mengambil manfaat sepanjang kita bertadabbur surah Al-Mulk, insya-Allah. Dan dalam pada kita nak melihat kepada kelebihan bacaan amalan surah Al-Mulk ini, elok juga kita look forward, kita letak dalam mindset kita apa yang kita boleh expect untuk kita dapat ambil pengajaran. Apakah isi-isi kandungan yang kita boleh perhatikan apabila kita membaca, menghayati surah Al-Mulk ini, dan kalau boleh dia menjadi satu pemahaman ataupun dia menjadi ingatan kita, memori kita apabila kita membaca surah Al-Mulk ini. Maka walaupun kita ni tak mahir bahasa Arab dan sebagainya, kita boleh dapat apa yang Allah SWT, poin-poin penting atau key konten yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita melalui surah Al-Mulk ini. Dan kita melihat kepada nama surah ini, ya, wa tusamma surata aidan al-waqiyah wa al-munjiyah li'annaha taqi wa tunji min azabil qabri wa tushfi'u li sahibiha. Dan surah ini dinamakan sebagai al-waqiyah, penjaga, wal munjiyah, penyelamat, kerana ia memelihara dan menjaga kita daripada azab kubur dan memberi syafaat kepada mereka yang mengamalkan, yang sahibiha. Sahib ni maksudnya orang yang selalu yang sentiasa bersama dengan surah ini. Jadi kalau kita nak menjadi sahibu suratil Mulk ini, maksudnya kita kena selalu mengamalkannya. Dan kita tengok beberapa hadis di sini macam mana cara kita mengamalkannya. Dan kalau diambil daripada nama-nama surah tadi, diperolehi daripada hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis yang berstatus Hasan Gharib. Hasan Gharib ni maksudnya ada satu perawi yang bersendirian di dalam satu level tertentu di sepanjang sanad periwayatan hadis ini. Tapi tak apalah, kita tak perlu pergi ke situ. Cukuplah kita ambil sebagai satu hadis yang baik, kita boleh amalkan. Iaitulah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyal mani'ah. Surah Al-Mulk ini adalah penjaga, penghalang. Iyal munjiyah, dia juga adalah penyelamat. Tunjihi min azabil qabri, yang menyelamatkan dengan surah itu daripada azab kubur. Dan satu lagi hadis yang saya nak kongsikan adalah yang juga dibawakan oleh Dr. Wahbah dalam kitab beliau ini. Antaranya lah, ada banyak sebenarnya. Antaranya kita boleh tengok yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ashabus Sunan, iaitulah Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i dan Tirmizi. Dan hadis ini adalah hadis hasan mengikut Imam Tirmizi, ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna surata fil Quran 30 ayah syafa'at li sahibiha ghufira lahu tabarakalladzi bi yadihi al-mulk. Ataupun ada pelbagai pelbagai matan lah, pelbagai riwayat. Antaranya adalah inna surata minal Quran 30 ayat syafa'at li rajulin fataghfira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi bi yadihi al-mulk dan sebagainya. Ada beberapa, namun secara umumnya kita ambil maknanya, iaitulah surah
ada satu surah di dalam Quran yang mengandungi 30 ayat. Dan surah Al-Mulk ni lah yang ada 30 ayat ni, syafaat li sahibiha, yang memberi syafaat kepada mereka yang mengamalkannya, yang sentiasa berada dengannya, hatta wufira lahu, sampai diampunkan dosanya. Ini poin penting tuan-tuan puan, diampunkan dosa ni maksudnya kita ni bukan kita buat dosa diampun, buat dosa diampun, bukan macam tu kita punya mindset. Apabila kita nak mengamalkan surah Al-Quran ni adalah ia mestilah mengikut Imam Mubarak Furi rahmatullahi alaih, mani'ah ini ataupun penghalang ini, sebagaimana yang difahami dari zahir hadis, penghalang daripada api neraka. Namun satu lagi tafsir pada makna hadis itu adalah penghalang ataupun penegah kepada maksiat daripada dilakukan oleh kita. Dan ini yang penting yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan perempuan. Surah ini akan dapat menghalang kita daripada melakukan maksiat dengan kita memahami makna dia, memahami, menghayati apakah yang disebut di dalamnya, yang boleh menjaga diri kita, yang boleh menjadikan akal kita, hati kita terpandu, tindakan kita terpandu supaya tidak jatuh ke lembah maksiat. Dan inilah kepentingan kita bertadabbur surah ini, Tabarakalladzi biyadihil mulk, ataupun namanya surah Al-Mulk, ataupun dinamakan juga Jiyah, dan juga ada beberapa nama yang lain. Jadi tuan-tuan perempuan, bila kita nak tadabbur surah Al-Mulk, kita kena melihat, kita kena look forward apakah konten-konten yang berada dalam ni. Kita akan pergi nanti satu persatu insya-Allah. Namun secara umumnya Dr. Wahbah menyeraikan di sini beberapa perkara yang kita boleh ingati, yang kita senang, kita nak poin-poin penting yang kita nak ingat, sebab saya tahu tak ramai yang boleh berbahasa Arab dan nak memahami, tapi kita cuba ingat keyword-keyword. Nanti kita akan pergi tentang di dalam surah ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala izharu azamatihi, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang keagungannya, wa tafarrudihi bil mulki wal sultan, tentang kekuasaan, bahawa semua ni milik pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala, dunia dan akhirat. Istidlal ala wujudillah, tentang dalil-dalil tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, bi khalqihi samawati wa bi khalqihi samawati sab'i, Allah menciptakan 7 lapis langit, dan wa ma zayyanaha bihi minal kawakib wan nujum al muti'ah. Allah SWT menghiasi langit ini dengan bintang yang bersinar, ya. Wa min mazarihi qudratihi ta'ala i'dadu azabi jahannam lil kafirin. Allah SWT juga menceritakan dalam surah ini tentang azab neraka jahanam bagi mereka yang kafir, tabsyiril mu'minin bil maghfirah wal ajril kabir. Allah SWT dalam surah ini juga memberikan berita gembira kepada orang mukmin dengan keampunan dan ganjaran yang besar bagi amalan kebaikan yang kita buat. Wa khalqihil insan wa rizqihi, tentang kita manusia dan rezeki kita, dan wa hifzus sama, Allah SWT menjaga struktur langit ini min zalil hijarah, daripada jatuhnya batu-batu, maksudnya bintang-bintang ataupun apa-apa serpihan daripada angkasa dan sebagainya. Dan Allah SWT juga memberikan gambaran tentang bagaimana batu-batu ataupun bala yang telah menimpa, kama dumirat al-umamus sabiqah al-kadzibah rusulaha, bagaimana umat terdahulu diterbalikkan bumi, dihujani dengan batu ataupun segala bala bencana disebabkan mereka ni mendustakan rasul-rasul mereka. Wa bi isbatil ba'si, dan juga Allah SWT highlight lagi tentang kebangkitan kita di hari selepas daripada hari kiamat nanti. Kita akan dibangkitkan di hari akhirat untuk yaumul hisab, untuk kita ditimbang segala amalan kita dan diberikan balasan. Jadi
Jadi inilah perkara-perkara yang kita cuba nak look forward dalam kita uh, menelusuri surah ini, insya-Allah. Saya taklah nak pergi detail kepada pentafsiran ayat-ayat sebab kita punya konsep adalah tadabbur, kita nak cuba mengambil pengajaran. Dan kalau boleh saya bacakan lagi satu lagi hadis daripada Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Al-Hakim rahmatullahi alaihim. Hadis berstatus sahih dan ada juga yang mengatakan hasan, namun kita boleh ambil secara umum ni adalah hadis yang baik. Man qara'a tabarakallazi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabr. Siapa yang baca tabarakallazi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk ini, kulla lailah, setiap malam, maka Allah SWT akan menghalangnya dengan fadilat ataupun syafaat surah Al-Mulk itu azab al-qabri, azab kubur. Yang ini adalah satu, kita sebagai seorang yang beriman kepada perkara ghaib, iaitu antaranya adalah azab kubur. Kita nak supaya kalaulah kita meninggal dunia, kita berada di dalam kubur dalam keadaan yang aman, yang tenteram. Kita tak nak minta dijauhkan waliyadzubillah daripada segala macam balasan ataupun siksaan dan sebagainya. Wa kunna fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Dan kami masa zaman Nabi SAW menamakan surah ini sebagai Al-Mani'ah. Ini nama lainlah tadi Al-Munjiyah, Al-Munjiyah, Al-Waqiyah, Al-Mani'ah. Wa innaha fi kitabillahi suratan man qara'a biha fi kulli lailah faqad aksara wa ataba. Dan surah inilah siapa yang membacanya setiap malam, maka dia telah memperbanyakkan ganjaran dan kita katakan keselamatan daripada azab kubur dan juga menambah kebaikan dalam diri. Baik, tuan-tuan dan puan, saya rasa alhamdulillah, mungkin dulu-dulu jarang kita dengar tentang amalan membaca surah Al-Mulk setiap malam ini, namun kebelakangan ini boleh saya katakan alhamdulillah dengan penyebaran dakwah oleh para asatizah kita, maka saya nampak amalan surah Al-Mulk ni makin banyak diamalkan oleh masyarakat kita. Alhamdulillah, satu perkembangan yang baik, dan kita bacalah setiap malam. Yang mana hafal boleh hafal, yang tak hafal boleh baca. Namun apabila kita nak baca setiap malam ni, kadang-kadang dari segi masa tu mungkin ada kekangan. Jadi saya cadangkan tuan-tuan hafal. Kalau kita baca setiap malam ni, insya-Allah lah kita baca tu. Ialah kalau kita tengok kaedah anak-anak murid kita yang belajar tahfiz pun, dia akan baca banyak kali untuk dia mendapatkan hafalan. Jadi kalau kita baca setiap malam ni, 40 malam tu insya-Allah lah, dekatlah sedikit sebanyak, dekatlah dalam kepada kita. Dan kalau kita susah nak cari masa nak baca, contohnya kita boleh baca di dalam solat. Bila solat rawatib, solat qabliyah isya, ba'diyah isya. Kadang-kadang kita solat ba'diyah isya pun kita buat yang 4 rakaat kan. Jadi ada ample room untuk kita selitkan sama ada suku muka atau separuh muka dekat situ. Mungkin kita nak masukkan lagi dalam solat sunat rawatib bagi solat maghrib contohnya, ba'diyah maghrib contohnya, sikit, dan qabliyah isyak sikit, ba'diyah isyak sikit. Jadi tinggal sikit je lah yang perlu kita baca. Dan 30 ayat ni tuan-tuan tak panjang mana. Jadi kalau kita ambil sikit-sikit begitu, insya-Allah kita boleh amalkan setiap malam. Dan itu ya bagi yang menghafal. Dan bagi yang tak menghafal, tak apalah, ambillah, carilah masa untuk baca daripada mushaf ataupun daripada telefon dan sebagainya. Afdal dibaca daripada mushaf, dan bagi yang menghafal, seeloknya dibaca dalam solat tu lebih baiklah. Jadi dia menambah pahala solat tu, dan di samping kita memenuhi juga tuntutan untuk membaca surah Al-Mulk ni setiap malam. Bukan saja kita baca dari mushaf, kita baca dalam solat. Dan ini adalah juga amalan para even Rasulullah SAW sendiri yang memang membaca dalam solat surah yang panjang. Tapi kita tak mampulah. Para sahabat pun begitu, para imam besar, empat mazhab dan selainnya, yang mana mereka boleh khatam Quran secara kerap tu sebab
mereka membaca Quran di luar solat dan di dalam solat. Jadi kita pun yang mana kita hafal, kita boleh masukkan dalam solat. Dan poin yang paling penting saya nak kongsikan adalah baca tu satu hal. Alhamdulillah kita sangat mengalukan usaha, struggle kita, mujahadah kita untuk cuba membaca setiap malam. Alhamdulillah, silakan kita alu-alukan dan kita mengajak semuanya untuk mengamalkan begitu. Tapi pada masa yang sama kita nak selitkan satu lagi poin, iaitu kita nak tadabbur makna dia. InsyaAllah kita lalui dari sesi ke sesi yang lain untuk tadabbur surah Al-Mulk ni, sampailah mudah-mudahan harapan kita agar tuan-tuan perempuan dapat, kalau jumpa ayat ni, jumpa perkataan-perkataan tertentu, kita boleh tadabbur dalam pemikiran kita boleh imbas, kita boleh muhasabah diri apabila kita lalu contohnya sab'a samawat, 7 lapis langit. Jadi kita tahu, kita dapat kenangkan, fikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi bukan sahaja baca, tapi kita nak supaya kita nak optimas sebagaimana yang disebut di dalam hadis tadi, bahawa surah ni menjadi penyelamat kita. Macam mana yang dia nak menjadi penyelamat kita? Kita amalkannya setiap malam, namun pada masa yang sama isi kandungan tu membentuk mindset kita, membentuk jati diri kita. Dan macam Imam Mubarakfuri kata, surah ini mencegah azab adalah satu perspektif, dan satu lagi adalah mencegah kita daripada maksiat. Bukan kita secara autopilot, kita boleh ada maksiat, kita akan divert, ada maksiat kita akan divert. Kita bukan autopilot gitu. Kita manusia, Allah SWT berikan akal, berikan nafsu. Maka macam mana kita nak garapkan key point daripada surah Al-Mulk ini untuk kita membentuk jati diri kita, membentuk mindset kita, untuk kita membezakan yang baik dengan yang buruk. Dan kita sendiri yang buat keputusan, kita buat pilihan atas, sebab kita memang manusia yang diberikan sifat begitu, untuk kita membuat pilihan antara yang benda yang baik dengan benda yang mungkar, yang buruk. Maka dengan keteguhan jati diri itulah kita boleh menghindarkan diri kita daripada dosa. Dan macam mana kita nak buat itu adalah dengan cara kita memahami, bertadabbur makna daripada surah Al-Mulk. Mudah-mudahan itulah harapan kami yang kita cuba bawa dengan sesi-sesi tadabbur yang akan datang dari surah Al-Mulk ini. InsyaAllah kita cuba bina kefahaman tu, walaupun tuan-tuan perempuan tak boleh ataupun tak mampu memahami bahasa Arab pun, at least kalau jumpa keyword-keyword tertentu, boleh dah. Kita dah boleh ingat, kita dah boleh kenangkan, dah boleh fikirkan, dah boleh muhasabah diri apa yang Allah SWT sebutkan, dan dia akan menguatkan diri kita daripada terjatuh ke lembah maksiat. Itulah harapan kami, tuan-tuan perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Saya sudahi setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung dalam sesi yang akan datang tentang tadabbur ayat yang pertama dan kedua, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.